Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ini kita sambung lagi ya, pada qala walismu di sini. Okey. Qala asy-syaikh asy-syarih Muhammad asy-Syirbini al-Khatib wal-ism mushtaqqun min as-sumu mushtaqqun min as-sumu wa huwa al-'ulu fahuwa min al-asma'i fahuwa min al-asma'il mahdhufatil a'jazi ka yadin wa damin لكثرة الاستعمال بنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن وقيل من الوسم أو من الوسم bukan saumi ini silap من الوسم أو من الوسم أو من الوسم وهو العلامة وفيه 10 لغات نظمها بعضهم في بيت فقال سم وسما واسم بالتثليث أول لهن سماء عاشر تمت جلا. Okey, ini pada bismillah oleh bismillah oleh oleh al-musannif oleh Syekh Abi Syuja'. Bismillah pada Syekh Abi Syuja'. Jadi selesai masalah bismi ismin selesai, ismin tak selesai pun lagi tak selesai. Ini ada lagi dari segi sarafnya boleh isim. Dulu pembahasannya ialah tentang al-jar wal majrur dan muta'allaq, di mana muta'allaq. Kemudian beberapa hukum dan seumpama. Ini kita pergi kepada isim itu sendiri. Perkataan bismi itu ada isim di situ. Okey. Ada yang pertamanya di situ bismillah, kemudian kita tak nampak huruf alif dia. Huruf alif itu maknanya huruf hamzah wasal sebenarnya huruf hamzah wasal ismun. Kita tengok dia tulis bi, huruf ba, kemudian sin terus begitu. Itu pun ada perbahasan oleh para ulama. Jadi itu dalam resam Utsmaninya ialah tak ada alif. Buang alif itu kerana kata para ulama ialah likasratil isti'mal, kerana banyak nak guna bismillahirrahmanirrahim masa tulis. Jadi masa tulis itu kita pun tulis buanglah huruf alif, jadi ringan sikit cara tulis itu. Tak perlu tulis alif, kalau tulis alif panjang jadi naik, kemudian sambung sin jadi lambat sikit. Oleh kerana banyak nak tulis bismillah ni, tulis bismillah ba dengan sin terus. Itu dia. Kalau kita tulis huruf hamzah wasal itu pun yang tepatnya hamzah wasal tadi panggil alif ni yang tak ada baris, yang tak ada baris tapi untuk bunyi mat saja. Maliki itu bagi panjang saja. Bagi panjang itu dipanggil alif. Yang ada baris ni dipanggil hamzah. Ada hamzah itu ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Okey, ini hamzah wasal. Jadi dia kalau hamzah wasal ni kalau dia berseorangan dimulakan dengan dia ada baris ismun. Okey, kalau dia ada yang di depan ni dahulu, contohnya di sini huruf jar ada dulu. Jadi tak baca bi ismin, baca apa? Bismi. Baca bismi terus. Tak ada baca bi ismi, tak begitu. Jadi dah bila begitu, kalau tulis alif pun tak baca juga dia. Itu makna dia. Itu makna. Oleh kerana itu, dibuang alif di situ.
Tapi dalam Iqra bismi rabbika, itu ada huruf alif ba, alif, sin, mim. Ini kerana kata para ulama, bismillah banyak nak tulis. Tapi bismi rabbika, bila mudhafun ilaihnya ialah rabbika, maka ada alif. Demikian juga kalau nama-nama selain daripada Allah. Nama Allah yang selain daripada Allah, maka alifnya itu diisbatkan. Itu sebahagian daripada perbincangan berkait dengan ismun. Baik, kita pergi pada perbincangan dari segi sorof pula. Ilmu sorof. Ismun. Jadi walismu, jadi kita baca walismu. Kerana baca walismu, kerana hamzah itu hamzah wasal. Hamzah wasal. Maka bila dia hamzah wasal, didahului oleh alif lam, maka dia tak ada baris. Oleh kerana itu kita buat seolah-olah dia tidak ada. Jadi kemudian dia tak ada, tetapi ada alif lam. Tak boleh nak baca juga. Lam tu mati. Jadi kita baca, kita bagi harakah baris hamzah wasal itu kepada huruf lam. Di sini dipanggil naqal lah, naqal. Macam dalam surah Al-Baqarah, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu. Tak baca bi'sal ismu. Itu satu naqal. Satu-satunya di dalam riwayat Hafaz daripada Asim. Bi'salismu, qiraat lain banyak lagi yang naqal. Ini kita naqal yang tu. Maknanya naqal baris. Jadi pergi baris bawah itu pergi pada lam. Jadi walismu. Walismu mushtaqun minas sumu wa huwa al-ulu. Jadi ismun itu buang alif lam itu. Ismun itu mushtaqun. Satu isim mushtaq. Pecahan. Pecahan. Satu pecahan daripada as-sumu. Jadi mushtaq ini kata pecahan isim, kata pecahan bagi isim yang berasal, dia berasal daripada masdar, kata pecahan seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, itu semua mushtaq dan mushtaqat. Dan mushtaqat ini mana punca dia, mana sumber asal dia? Sumbernya ialah pada masdar, balik pada masdar. Itu di sisi ahli Basrah. Di sisi ahli ulama nahwu Basrah. Adapun ulama nahwu Kufah menyatakan bahawa mushtaqat itu dia berasal daripada fa'il, berasal daripada fa'il. Maksud fa'il ialah fa'il madhi lah, asal tu asal pada fa'il. Okey. Jadi oleh kerana itulah dia kata mushtaqun, dia itu dipecahkan. Kalau makna mushtaqun maknanya dipecahkan daripada asal makna dia, tapi maknanya ialah isim-isim pecahan lah, mushtaqat. Mushtaqun minas sumu, diambil ia, dipecahkan ia, diambil ia daripada as-sumu. As-sumu itu masdar pada fa'il sama. Sama yasmu gitu. Jadi ada alif, tak nampak waw lah. Sebenarnya alif tu ganti waw. Sama wa itu fa'il apa? Fa'il madhi dia. Samauta, samautu. Bila begitu ada timbul waw. Kita pergi pada dhamir ana ataupun nahnu ataupun anta, timbul samauta. Okey. Jadi bila begitu, dia ni daripada as-sumu. Itu fa'ilnya samawa. Makna as-sumu wa huwa al-ulu. Maknanya as-sumu tinggi. Tinggi. Maknanya orang yang ada nama itu ditinggikan dengan namanya. Tuannya itu ditinggikan dengan namanya. Setengah kata isim ni dengan makna isim itu yang mulia. Berbanding dengan fa'il dan juga huruf. Kerana isim lebih kekal. Itu mengikut keterangan panjang lagi oleh ulama-ulama nahwu lah. Kenapa isim adalah lebih utama daripada fa'il. Kerana fa'il itu ialah dia hilang, berlari, ada tempoh dia. Tapi kalau kerusi, dia kekal. Maknanya lama masa dia. Lama masa di bumi, lama masa dia. Tapi perbuatan makan, minum, dia berlaku pada waktu-waktu yang tertentu saja. Oleh kerana itu kekuatan isim adalah lebih. Itu. Maknanya dia pun jadi tinggi lah. Dalam susunan dia isim, fa'il dan harfun. Itu makna tinggi. Okey. Wa huwa al-ulu. Tapi yang naknya dasar daripada isim itu
ialah apa ni as-sumu. Jadi kalau begitu kita tengok pada isim, ismun, alif, sin dan mim. Macam mana dia daripada sin, mim dan waw. Tak ada huruf waw dalam ismun tadi. Maka kata dia fahuwa, maka isim itu, huwa itu balik pada isim. Wa huwa fahuwa isim itu minal asma'i al-mahdhufatil a'jazi. Daripada kalangan isim-isim yang dibuang, hazaf yang dihazafkan, al-a'jazi. A'jaz makna hujungnya. Maksud hujung ialah huruf hujung, huruf hujung dihazafkan. Contoh dia kayadin. Yadun makna tangan. Jadi yadun tu ada 2 huruf saja. Sebenarnya ada 3, iaitu yadawun asal dia, atau yadwun gitu. Begitu juga dengan damun, damun asalnya damawun. Jadi yang ni bidang ini adalah ulama-ulama kita ni apabila Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, dia bahas dulu siapa yang buat bahasa Arab ini. Ada yang kata al-wadhi' ila Allah Ta'ala. Ada juga yang menyatakan bahawa ia dibuat oleh orang-orang Arab lah. Asal daripada orang Arab, kemudian berlakulah perkembangan bahasa itu semua sekali. Itu perbahasannya berbentuk falsafah lah. Kita kata walaupun Allah Ta'ala yang buat dia, Allah Ta'ala yang mengajarkan asma', mengajarkan bahasa, walaupun begitu, orang Arab lah yang kita tengok apa yang digunakan, apa yang digunakan. Bahasan itu falsafah lah sedikit. Okay. Jadi kita tengok kegunaan orang Arab. Bila Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi ulama-ulama kita mencari setiap makna yang ada dalam Quran itu dibanding dengan orang Arab. Apa yang digunakan perkataan ini sebelum kedatangan Islam? Apa digunakan? Kerana Allah Ta'ala menurunkan Quran dalam bahasa mereka. Jadi dia tidak turunkan dalam bahasa yang bahasa mereka, dan orang Arab pun tak faham. Tak boleh. Jadi kita nak faham Quran, kita terpaksa faham bahasa Arab. Barulah kita tahu maksud yang tepat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran menggunakan lahjah, menggunakan bahasa orang Arab. Oleh kerana itu dikaji ni, dikaji ismun itu sampai begitu detailnya dikaji. Ya. Kalau kita ikut, okeylah, ismun maknanya nama, cukuplah itu. Kalau kita terjemahkan dia, nama sajalah. Tapi dia nak tahu asal usul dia. Inilah kelebihan orang-orang Islam, ulama-ulama Islam dengan Al-Quranul Karim. Dia mengkaji itu sampai ke tahap yang maknanya yang paling dasar, yang paling halus dikaji. Itulah halus dia. Macam mana nak dapat ni? Dapat ni daripada pengkajian lahjah-lahjah Arab. Setiap perkataan-perkataan Arab. Kalau kita tengok dalam lisanul Arab itu banyak perkataan yang begitu ajaib sekali. Bagaimanakah ulama-ulama kita dapat mengukakan usul asal perkataan ini digunakan dengan makna begini. Kadang-kadang digunakan makna yang sama ketika dalam Islam, kadang-kadang diberi makna tambahan, kadang-kadang diberi makna yang lain. Kegunaan orang Arab lalu begini, makna dalam Islam sudah bertukar. Itu makna istilah dan seumpama. Jadi yang ni ismun itu lafaz bahasa. Tapi yang dikenakan ismun, kenapa jadi ismun? Asal dia kan sum. Kalau kita ikut masdar ni akan jadi as-sumu, sumwun asal. Tapi mana hilang ni? Mana hilang satu huruf? Begitu. Jadi jawabnya hilang satu huruf itu kerana orang Arab dia buang perkataan yang hujung. Ada beberapa yang hujung yang dibuang. Tujuan dibuang itu kerana bahasa Arab ini untuk bagi ringan orang sebut. Jadi yadun nak bagi senang sebut, banyak guna. Damun nak bagi ringan sebut. Maka dia berdalil lah. Adalah kaedah berdalil dia tu. Antaranya damun, bila nak kata dua, maka ada huruf waw. Damawa ni dia ada begitu. Dia buat dengan tasghir dan seumpamanya nak tahu mana huruf asal. Ini adalah kaedah ahli sorof. Kaedah ahli sorof. Tapi dia kata tak terang panjang lah. Sama seperti yadun dengan damun. Sama dari segi apa? Banyak lagi perbezaan tu. Sama tu dari segi huruf hujungnya tak ada. Itu je. Tinggal 2 huruf saja daripada 3.
Jadi cerita tentang apa pula? Cerita tentang orang panggil kalimah isim. Walikathrati istimali, oleh kerana banyak nak guna apa nama ni isim ini, kalimah isim ini, buniyat awailuha, maka ataupun orang panggil asma al-mahdhufati al-ajaz ini, maka buniyat awailuha, maka ada juga yang di baris apa nama ni, baris buniyat awailuha ala sukun. Buniyat maknanya di barisnya disusun awailuha, awalnya huruf yang awalnya itu disusun barisnya ala sukun, di atas sukun. Jadi macam perkataan ismun ni, maknanya perkataan ismun lah banyak ceritanya ni. Jadi asal dia ialah asal dia apa tadi? Asal dia ialah daripada perkataan as-sumu. Perkataan as-sumu, jadi samawa, daripada sama. Jadi as-samu asal dia. Okay. As-samu. Kemudian dibuang huruf waw yang hujung. Jadi apa? Jadi apa nama ni? Jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Apa nama sama samawun, dibuang huruf waw di hujung. Tinggal jadi samun. Tinggal jadi samun. Huruf waw dibuang hujung. Kemudian samun tu sendiri, oleh kerana nak guna nama ni, nak guna perkataan nama itu, maka di baris huruf yang depan dia dibaris matikan. Maknanya huruf sin dimatikan. Jadi smun gitu. Tapi nak baca mati dahulu tak boleh baca orang Arab. Smun tak boleh. Jadi berat sangat. Smun tak boleh. Gitu. Tapi tujuan dia itu untuk ringan. Diringankan, dimatikan huruf asal yang pertama itu. Jadi daripada samawun jadi samun saja. Kemudian sa tu berat juga pada dia, nak bagi ringan lagi, bagi baris mati. Wa udkhila 'alaiha hamzatul wasli. Kemudian dimasukkan ke atasnya dengan hamzah wasal. Di hadapan lah, dimasuk di hadapan, tujuan nak bagi boleh baca. Yang tak boleh baca itu kerana baris mati, tak ada nak baca dia. Maka diletakkan hamzah di hadapan. Itu jadi ismun. Itu dia. Lita'adzuri libtida'i bisakin. Kerana uzur. Maknanya uzur ni maknanya tak boleh lah. Tak boleh memulakan dengan huruf yang berbaris mati. Sakin makna yang berbaris mati. Huruf yang berbaris mati. As-sakin yang tinggal di kawasan penempatan tertentu pun ia juga sukan al-Madinah, mufrad sakin lah. Tapi ini makna istilah lah ni bisakin. Sakin maknanya huruf yang berbaris mati. Ini istilah ulama sorof ulama sorof. Baik. Jadi itulah yang menyebabkan ismun tadi dia jadi apa? Dia jadi timbul ismun. Asalnya ialah wasmun, asal asalnya ialah wasamun. Kemudian bila dah apa nama ni wasamun, kemudian jadi macam mana? Asal daripada apa? Asal daripada as-sumu, daripada samawun silap. Samawun, asal dia samawun. Okey. Samawun, buang huruf waw di hujung. Kemudian matikan huruf sin yang jadi perkataan awal, huruf yang awal. Kemudian sin tu dah bila dia mati tak boleh baca, maka ditambah hamzah wasal, barulah dia jadi ism. Itu jadi asal perkataan dia dari segi sorof. Dari segi sorof, hurufnya sudah hilang, huruf waw hilang. Hilang huruf waw ni, kumpulan dia ialah kumpulan isim-isim yang huruf akhirnya itu dibuang oleh orang Arab. Kerana nak ringankan percakapan, nak sebut mudah. Contoh kalau orang Terengganu, kalau membilang 1, 2, 3, 4, 5 lambat. Dia bilang, nak bilang nak cepat, nak untung cepat, bilang cepat. Okey, dia akan bilang apa dia? Se-we-ge. Ada berapa? Dia bilang se-we-ge, pak, menam, jum. Dia bilang yang hujung-hujung saja.
Itu maknanya dibuang yang di depan je. Itu maknanya nak bagi ringan. Nak bilang tu banyak. Itu dia. Jadi nak guna perkataan ni pun banyak. Jadi dia pun buang yang huruf hujung ni. Kita buang suku kata, dia buang apa? Dia buang huruf. Okay. Sebab satu huruf dia tu ada baris, dia mengandungi suku kata lah. Kalau ikut bahasa Melayu. Okay. Baik. Waqila. Dan kata qila, maknanya kata pendapat yang tidak kuat lah. Minal wasmi. Awil wismi. Minal wasmi. Asalnya wismi. Asalnya wasmun. Mana ada yang baca wismun. Itu adalah cerita dia, perbahasan. Tapi bukan as-sawm ni, salah ni. Salah. Saya dah rujuk dalam kitab apa? Mughni al-Muhtaj. Al-Khatib juga yang tulis. Muhammad Khatib Asy-Syarbini juga. Rahimahullah Ta'ala juga yang tulis. Jadi bukan as-sawmi, bukan. Asal daripada al-wasmi. Kata dia. Itu satu bentuk masdar. Satu bentuk masdar. Dan satu lagi masdar bagi al-wasmi itu ialah as-simatu. As-simatu. Alif, lam tu ada alif lam lah. Abang alif lam, sin, mim dan ta marbutah. Simatu. Simatu. Kebanyakan kita i'rab menyebutkan bila ismun kita i'rab al-Quran. Sebut ismun, maka dia sama ada dua. Daripada asal daripada as-sumu bermakna al-irtifa' tadi, dan satu lagi bermakna daripada asal daripada simatun. Simatun itu adalah satu lagi lafaz masdar daripada al-wasm. Jadi dia sebut wasmun di sini kerana nak tunjukkan perkataan asal. Perkataan asal, huruf asal. Asalnya daripada wasama. Fa'il madhi. Ini kaedah ulama ulama Kufah. Balik pada fa'il madhi. Itu wasama. Kalau yang Basrah tadi, fa'il madhinya apa? Samawa, samawa, samawa. Wa duduk belakang. Yang ni wa duduk depan. Wasama. Wasama. Bila masdar jadi simatun. Wa wasmun. Jadi simatun. Okey. Makna apa namanya al-wasmu atau awisimah ataupun as-simatu itu ialah al-alamah, maknanya tanda. Tanda. Maknanya tanda. Begitu. Jadi apa pendapat yang kuatnya? Itu oleh kerana itu maka syarih kita maknanya menganggap pendapat mazhab Basrah itulah yang lebih kuat. Lebih kuat. Iaitu berdasar pada apa namanya as-sumu. Isim itu berasal pada as-sumu, iaitu huruf yang akhirnya dibuang. Dibuang. Kemudian dimatikan huruf yang pertamanya. Kemudian tak boleh baca, kemudian tambah hamzah wasal. Itulah menyebabkan kita jumpa perkataan ismun. Kata ahli Nahwu Kufah pula asalnya ialah wasama. Asal daripada wasama. Makna apa? Al-wasmu itu dan simatun. Jadi masdar dia dua, al-wasmu was-simatu. As-simah itu. Maka maknanya ialah al-alamatu. Al-alamatu. Macam mana dia jadi ismun? Jadi ismun. Yang ni asal daripada al-wasmu. Asal daripada al-wasmu. Kemudian jadi al-wismu. Setengah baca al-wismu. Yang sama'inya ialah wasmu. Al-wasmu. Tapi qiyasnya boleh baca al-wismu. Gitu. Itu keterangan ahli bahasa lah. Okey. Bila dah begitu, al-wismu, maka dibuang huruf, ditukarkan huruf waw kepada hamzah. Ini satu bab dalam apa nama ni ilmu saraf. Huruf waw ditukar kepada alif. Ini ditukar pada alif. Ini isim yang jarang-jarang lah, jarang. Jadi di situ kenapa jadi ismun, mana huruf waw pergi? Huruf waw itu diganti dengan huruf hamzah wasal. Diganti dengan hamzah wasal. Itu sebab asalnya wismun kemudian jadi ismun. Kalau ikut Basrah tadi apa dia? Kalau ikut Basrah dia akan jadi apa nama ni? Dia asalnya apa nama ni? Samwun. Kemudian dia panggil
dimatikan dengan cara begitu, dibuang huruf waw di hujungnya dan tambah hamzah wasal di hadapan. Yang ni bukan tambah hamzah wasal di hadapan, tapi dia tukar huruf waw di hadapan. Oleh kerana itu, kalau ikut wazan wazan fi'ilnya, ikut wazan, bukan wazan fi'il, ikut wazan. Ikut wazannya ialah kalau lafaz ismun ini mengikut ulama Basrah, dibuang yang hujung. Jadi fa'ala dibuang hujung, ditambah hamzah di hadapan. Jadi tinggal fa'a saja. Fa'ala la dah buang. Fa'a saja. Yang tambah hamzah di hadapan. Jadi if'un, ismun itu wazannya if'un. Kalau mazhab Kufah ni, asalnya apa dia? Asalnya wasama. Asalnya wasama. Kemudian yang ni pun dibuang. Ini huruf waw itu diganti, diganti dengan hamzah wasal. Ganti. Huruf waw diganti. Huruf yang mana? Huruf huruf yang pertama. Tapi kalau ikut wazan ni, kalau dipanggil, kalau ganti ada lagi lah fa tu. Maknanya di sini huruf waw itu dibuang. Huruf waw di hadapan itu. Jadi baca wismun, kemudian huruf waw di hadapan dibuang. Ini dibuang huruf awal lah. Dibuang huruf awal. Tapi tak boleh baca dah wasmun, wismun. Nak baca macam mana? Sin di hadapan mati. Maka ditambah juga hamzah wasal. Jadi begitu makna dia. Begitu makna dia. Itu lebih nampak macam lebih tu. Tapi kena tengok perbahasan dia lah. Tengok perbahasan apa yang ulama Kufah ni tidak disebut lah. Dengan detail dia tidak disebut. Jadi dia punya wazan dia akan jadi buang huruf depan. Jadi apa? I'lun. Akan jadi i'lun. Gitu. Jadi dua-dua tu bila ada alif semua sekali dalam wazan ni menunjukkan bahawa dibuanglah huruf tu. Dibuang. Tambah hamzah wasal. Jadi yang di atas yang Basrah ialah buang huruf lam, yang Kufah buang huruf fa. Jadi itu jadi if'un Basrah, yang Kufah i'lun. I'lun. Itu dari segi bahasa lah, dari segi wazan. Itu perbahasan ilmu sarf. Bahasan ilmu sarf. Baik. Kemudian wa fihi asyru lughat. Dan pada isim itu, dia sebut isim dengan makna nama itu, dari segi kabilah-kabilah Arab pula, perkataan yang seerti dia. Maknanya orang ni panggil perkataan ni begini, panggil perkataan ni begini. Jadi perkataan itu dalam logat Kelantan lain, dalam logat Terengganu lain, begitu. Logat Kedah lain. Tapi kata merujuk pada benda yang sama. Macam ni juga ismun, maknanya nama, tapi setengah orang sebut ismun. Yang lain sebut lain. Maknanya ismun juga. Cuma apa yang beza cara sebut dia, cara baris dia. Maknanya sama saja. Kelantan sebut makan, kita Terengganu makam. Gitu. Yang Melayu Riau makan. Gitu. Itu jadi bahasa standard. Makan. Makan. Datang kata makam. Itu orang Terengganu kata. Terengganu kata. Baik. Jadi kalau begitu ada asyru lughat, ada 10 lahjah. Nazamaha ba'duhum, disusun di dalam bentuk syair oleh sebahagian daripada mereka itu. Ini sebahagian para ulama lain. Ulama bahasa. Fi baitin, di dalam satu bait. Bait ni bukan makna rumah ni. Bait makna rumah satu. Bait dengan makna rumah jamak dia buyutun. Bait ini bait syair. Jamaknya abiyatun. Faqala simun wasima wasmun bitathliti awwali. Baik. Jadi dia kata satu orang panggil juga simun. Ismun. Itu satu. Ismun ini dia panggil juga dengan bahasa. Dia panggil juga dengan ismun. Satu. Ismun. Okay.
Jadi dia ada 10 lagi cara sebut dia, dan cara lahjah dia. Lahjah dia, apa dia? Ada orang panggil simun, ada lahjah kata sima, ada kata ismun. Ini yang masyhur, ismun. Ada simun, ada sima, ada ismun. Bitathlithi awali. Dengan menigakan yang awalnya. Makna menigakan yang awalnya? Yang menigakan yang awalnya menjadikan 3. Mana? Simun ini huruf awal. Sin huruf awal. Sima ni huruf awalnya adalah sin. Ismun huruf awalnya adalah hamzah wasal. Okay. Jadi simun boleh baca simun, samun, sumun. Betul semua. Ada kabilah yang baca begitu. Ada kabilah yang baca sumun, ada yang baca simun, ada yang baca samun. Jadi huruf depan tu boleh 3 baris. Depan, baris depan, baris atas, baris bawah. Jadi sima boleh, sama boleh, suma pun boleh. Ismun pun ada, usmun pun boleh, usmun, asmun pun boleh. Gitu. Jadi bila bilang begitu, satu daripada itu boleh 3 baris, maknanya dah ada berapa? Ada 9. Ada 9. Simun wa sima wa asmun bitathliti awwali. Lahunna sama'u ashirun tammatin jala. Bagi mereka itu, makna bitathliti awwali, lahunna, bagi yang ketiga-tiga itu, dengan menigakan baris bagi huruf awalnya. Kemudian sama'u ashirun. Ini ada lagi 9, ada juga isim dipanggil sama. Biasanya makna sama ialah langit, tapi ini makna sama, ada setengah kabilah menggunakan dengan makna ismun. Itu ada 10. Tamat, cukuplah 10. Ada 10. Injala, injala maknanya jadi teranglah. Terang. Keterangan itu, isim itu ada asyiru, ada 10 bahasa. Saya tengok dalam apa nama ni kitab Al-Bujairi ni sebut ada 18. Ada 18 ni sebut ada 10. Dia pun bawa dalil lah, bawa dalil dengan syair lah. Dalam bahasa ni dalil dengan syair daripada Quran dan juga hadis. Okey. Jadi ini untuk pengetahuan sajalah, kerana baca kitab begitulah, baca kitab ni. Kalau kita apa nama ni ialah ada tempat yang susah tu adalah benda yang boring sikit pun adalah, tapi nak buat macam mana, dah bila baca tu begitulah, kita kena tahu apa yang dikehendaki oleh dia. Ini nak cerita tentang ismun saja. Pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ada simun boleh, ni tak masuk satu lagi macam samiyya, itu nanti kita cuba hal ta'lamu lahu samiyya, samiyun, itu pun termasuk juga dengan makna ismun juga. Jadi itu yang tu kenalah dengan kata Syekh Jairimi ada 18, ada 18. Jadi sampai di situ dahulu untuk apa nama ni pelajaran kita, siri kita pada kali ini. Satu lagi bahagian syair ni sebenarnya saya kurang pandai sikit, Jadi kita baca pun baca tak ikut taf'ilah dia lah, dipanggil ilmu syair ni dipanggil ilmu al-arud. Jadi ilmu arud ni orang Arab dia buat syair, dia ada apa nama ni irama-irama dia. Irama-irama dia ada 15 15 kalau saya tak silap. Jadi setiap satu itu dipanggil bahrun. Satu irama bahrun. Jadi ada banyak bahar lah. Ada bahrul wafir, ada bahrul tawil, ada banyak lagi bahar-bahar. Jadi dia ada cara susunan dia lah. Kemudian dia ada kecacatan dalam bahar. Setiap bahar itu dia mengandungi beberapa taf'ilah, kemudian dia ada huruf ar-rawi di hujungnya. Banyak jugalah, Tapi kalau orang yang jenis suka lagu-lagu ni, dia mudah tangkap ilmu arud. Saya dah cuba dah rima-rima ni, tapi lambat. Pick up tu lambat dalam bahagian berlagu-lagu. Oleh kerana itu, kadang-kadang yang saya baca syair, kadang-kadang ada yang tidak tepat. Tidak tepat. Jadi kalau begitu boleh dirujuk pada pakar-pakar bahasa Arab. Pakar-pakar arud. Boleh tengok. Satu lagi, di dalam syair ni dia banyak mengandungi ilmu balaghah yang tinggi. Jadi tasbih dia
Kadang-kadang kita tak berapa faham, kita kena tengok syarah dia. Dan syarah bagi syair-syair ni tidak mudah seperti syarah hadis ataupun syarah Quran lah. Itu kena dirujuk pada kitab-kitab bahasa secara spesifik lah, spesifik. Tapi baca kalau jenis syair untuk ilmu ni dia tak tinggi sangat balaghah, tak tinggi balaghah dia tu kerana dia yang pentingnya konten dia, isi kandung. Cuma yang penting disusun di dalam bentuk wazan. Cuma saya nak katakan kalau orang yang pandai baca dengan wazan ni dia bunyi dia cantik lagi masa dia baca syair. Masa belajar kitab Iqna ni saya tak banyak belajar ya. Sekali atau dua kali dengan ialah dengan Syekh Syekh daripada Patan ni yang Pondok Darussalam, Pondok Darussalam. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak bagi nama dia, tapi rupa dia dah nampak. Rupa dia dah nampak. Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman Al-Fatani. Syekh untuk Guru Haji Iman, kita panggil dengan orang itu Guru Haji Iman Al-Fatani. Dia baca kitab. Dia orang yang sangat alim, tapi orang yang sangat rendah diri. Cakap pun suara dia perlahan. Subhanallah. Saya tengok dia macam kening dia tu, macam jatuh ke bawah. Dulu saya semasa belajar hadis dulu, ada seorang ustaz dia mengajar hadis. Dia kata kalau kita nak jadi Syekhul Ilal hadis, nak tahu kecacatan hadis selain daripada kecacatan di dalam sanad. Nak tahu illah di dalam illah qadihah di dalam suatu hadis itu yang menurunkan darjah hadis tersebutlah. Syekhul Ilal itu seperti Imam At-Tirmizi, seperti Imam Bukhari, masyhurnya Imam At-Tirmizi contohnya. Dia kata bila nak jadi pandai tu sehingga kening itu dia menjadi tunduk. Kening tu jadi tunduk. Saya pun tengok pada Tuk Haji Abdul Rahman Pombeng ni. Kita panggil di Terengganu, kita panggil Tuk Guru Haji Abdul Rahman Fatani lah ni. Ni orang yang awal menubuhkan kuza di Terengganu lah. Kalau dia dibawa lah untuk berunding dengan universiti di Arab sana. Ini kepakaran orang yang hebat, orang yang luar biasa tu Haji Abdul Rahman. Tok Haji Abdul Rahman Al-Fatani. Jadi saya tengok dia punya kening dia tunduk gitu. Saya pun teringat tu guru saya kata. Dia kata nak ada Syekh Ilal, maknanya banyaknya dia baca buku Allah. Tapi jangan awak pergi kedai nak buat jadi kening lentik dia tu banyak macam subhanallah. Nampak pada dia, nampak pada Syekh Abdul Rahman Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Saya nak ceritakan dia baca kitab Iqna dan dia baca juga kitab Alfiyah, Syarah Alfiyah. Dan apabila dia baca matan Alfiyah itu dia ada rima-rima ni dia jaga bunyi-bunyi mengikut ilmu arud dan sangat menarik sekali. Sangat menarik. Itu juga kalau orang yang mendengar Syekh Babas Panjang Al-Fatani hafizahullah. Apabila dia membaca rangkap syair bahasa Arab, maka kita akan nampak dia susun mengikut ilmu arud. Itu ilmu arud. Jadi ada taf'ilah, tam'ilah dia dibaca dengan cantik lah, dengan susunan dia tengok tu dia tahu ni bahar. Kalau saya ni tengok ni bahar tak boleh lagi. Tapi kalau orang dah bagi tahu ni bahar, kita boleh dah buat rima dia tu boleh lah. Tapi nak jumpa dia lambat. Jadi itu saja nak maklumkan bila saya baca syair, maka kalau berjumpa dengan pakar arud, baca dia adalah lebih betul lagi lah. Yang ni saya lebih tumpu pada makna dia saja. Jadi untuk itu setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.